Bismillah. InsyaAllah sama-sama kita berselawat sebelum kita memulakan pengajian mudzakarah diskusi kitab At-Taghyirat As-Sadidah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا المصطفى رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini, sementara menunggu waktu berbuka puasa, kita membaca kitab At-Taghyirat As-Sadidah dan telah kita sampai pada a'dharu takhallufil ma'mumi anil imami, keunzuran-keunzuran yang membolehkan makmum lambat daripada imam, sebanyak 3 rukun panjang dan 2 rukun pendek. 5 rukun lah. Kita baca yu'zarul ma'mumu fi at-takhallufi an imamihi bi 3 arkanin tawilah fi 9 halat fala budda an yarka'a qabla irtifa'il imami min sujudihi tsani litashahhudi aw lilqiyami. فإذا لم يركع فيجب عليه أن ينوي المفارقة أو يتابع الإمام فيما هو فيه وتفوته الركعة ويأتي بها بعد سلام الإمام. فإذا لم ينوي المفارقة ولم يتابعه بطلت صلاته. وهذه الحالات مجموعة في قول بعضهم. Jadi disebut yu'zarul ma'mum fit takhalluf, dimaafkan makmum lambat daripada imam sebanyak 3 rukun panjang. Rukun panjang iaitu selain daripada i'tidal dan juga duduk antara 2 sujud. Selain itu semua kita panggil rukun panjang. Boleh? 3 rukun kat sini maknanya apa? Maknanya rukuk, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Ini kalau nisbah kepada imam masih baca Fatihah lah. Boleh? Kita baca dulu. Ada 9 pada 9 keadaan. Fala budda an yarka' qabla irtifa'il imam min sujudihi tsani litashahhudi aw lilqiyam. Dan nak tak nak mesti makmum rukuk sebelum imam mengangkat kepala daripada sujud yang kedua untuk tasyahud ataupun untuk bangun rakaat yang seterusnya. Boleh? Macam ni. Antara keunzuran yang menyebabkan seseorang tu boleh lambat daripada imam ialah seseorang itu terlupa baca Fatihah. Jadi masuk sama-sama ni, Allahu Akbar, imam. Kita pun Allahu Akbar belakang tu imam, makmum lah. Tak, kita koyak, bengong, sorang-sorang, fikir ke benda pun tak tahu. Tiba-tiba imam dah habis Fatihah, kemudian habis surah, imam pun Allahu Akbar rukuk. Bila imam rukuk, barulah kita tersedar yang kita masih belum membaca Fatihah. Maka ketika itu wajib kita baca Fatihah dan diizinkan kita lambat daripada imam sehingga 3 rukun yang panjang. Jadi macam ni. Tak. Imam dah rukuk, kita baru nak start baca Fatihah. Imam i'tidal. Jadi rukuk, bila imam tu bangun daripada rukuk, itu dah 1 rukun lah. Imam telah
mendahului kita satu rukun. Maksudnya kita dah lambat daripada imam satu rukun. Kemudian i'tidal tak dikira sebab i'tidal rukun pendek. Imam sujud kali pertama. Lepas tu imam bangun daripada sujud kali pertama untuk duduk antara dua sujud. Maka dah sempurna dua rukun yang panjang. Makmum lambat daripada imam. Duduk antara dua sujud tak kira sebab apa? Rukun pendek. Kemudian imam sujud kali kedua. Tak. Bila imam sujud kali kedua, ketika itu imam dah masuk rukun yang ketiga. Imam dah masuk rukun yang ketiga. Okey. Syekh sebut nak tak nak kita sebagai makmum apa dia? Mesti rukuk sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua. Sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua. Imam bangun daripada sujud yang kedua tu sama ada untuk tasyahud awal, itu kalau imam rakaat kedua, lepas tu tasyahud lah. Ataupun imam bangun daripada sujud kedua untuk bangun rakaat kedua. Faham tak? Naam. Fa idza lam yarka' fa yajibu alaihi an yanwi al-mufaraqata. Okey, kalau imam sujud tak, kita sebut makmum mesti rukuk sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua. Okey, kalaulah imam tak nak rukuk, boleh tak? Boleh. Tapi apa? Wajib bagi imam, kalau makmum tak nak rukuk, boleh. Contoh dia baca Fatihah lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak selesai lagi. Imam dah sujud yang kedua, dah nak bangun dah. Makmum diberi pilihan. Boleh untuk tidak rukuk, tapi dengan syarat kena niat mufaraqah. Niat keluar daripada imam. Niat keluar daripada jemaah. Au yutabi'an imam fi ma huwa fih, ataupun terus mengikut imam pada tempat ada imam. Jadi ketika itu makmum baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam tadi dah bangun daripada rukuk, daripada sujud yang kedua. Allahu akbar, dia bangun. Dia masuk rakaat yang keberapa? Imam masuk rakaat yang kedua. Imam masuk rakaat yang kedua. Makmum rakaat yang pertama tak habis lagi baca Fatihah. Jadi kita sebut tadi sama ada sebelum makmum bangun daripada rukuk daripada sujud yang kedua, makmum dah rukuk. Kalau tak nak rukuk, niat mufaraqah. Kalau tak nak niat mufaraqah juga boleh, cuma ikut imam pada tempat ada imam. Maknanya apa? Imam bangun daripada sujud yang kedua, bangun rakaat kedua. Makmum nak buat apa? Makmum ikut imam. Makmum ikut imam. Maksudnya apa? Imam dah rakaat yang kedua, makmum masih rakaat pertama. Lepas tu makmum dah habis Fatihah nak rukuk, tak perlu rukuk, ikut imam. Imam rukuk. Imam i'tidal. Imam sujud. Tak, imam dah habis rakaat kedua, makmum baru rakaat pertama. Tak, lepas tu imam bangun 2 rakaat lagi, dah habis rakaat keempat. Makmum baru habis 3 rakaat. Bila imam bagi salam, makmum bangun 1 rakaat lagi. Faham tu? Naam. Itu maksudnya. Jadi fa idza lam yarka' fa yajibu alaihi an yanwi al-mufaraqata aw yutabi'an imama fi ma huwa fih wa tafutuhu rak'atu wa ya'ti biha ba'da salamil imam. Fa idza lam yanwi al-mufaraqata wa lam yutabi'hu batalat salatuh. Kalau tidak niat mufaraqah, imam dah dalam sujud yang kedua, makmum masih baca Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau makmum ni tidak rukuk sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua, dalam masa yang sama makmum tidak niat mufaraqah, dalam masa yang sama makmum tidak ikut imam fima huwa fih, boleh. Ketika itu apa? Ketika itu sembahyang makmum batal. Wa hadhil halat majmu'atun fi qawli ba'dihim. 9 keadaan ini dihimpunkan dalam syair ataupun nazam yang diungkapkan oleh sebagian ulama. In syi'ta dhabatan lilladhi syar'an udhir hatta lahu 3 arkan ghufir man fi qira'atin li ajzihi bati aw shakka hal qara wa man laha nasi adif muwafiqan li sunnatin adal wa man li sakatati intizarihi hasal man nama fi tashahhudin aw ikhtalat alaihi takbirul imam man dhabat kadha alladhi yukammilu at-tashahhuda ba'da imamin qama anhu qasida wal khulfu fi awakhir al-masaili muhaqqaqun fala takun bidhahili. Itu syair je lah.
Syarhul abyat ay yu'dharul ma'mumu fi takhallufi 'anil imami bi thalathati arkanin tawilah fi tis'i halat wa hiya. Syarah kepada bait syair tadi ialah diuzurkan makmum untuk lambat daripada imam sebanyak 3 rukun panjang. Kalau masuk rukun pendek jadi 5 pada 9 keadaan. Okey, sebelum kita masuk 9 keadaan ni saya ulang balik. Kita sebelum ni kita dah sebut makmum tak boleh lambat daripada imam 2 rukun. Kalau makmum lambat daripada imam 2 rukun dengan sengaja, sembahyang makmum batal. Gambaran begini. Imam dah habis Fatihah, makmum dah habis Fatihah. Imam dah habis surah, makmum dah habis surah. Sepatutnya bila imam rukuk, makmum rukuk, tapi makmum tak nak rukuk. Makmum tak nak rukuk. Dia tegak berdiri lagu tu. Imam rukuk. Kemudian imam bangun daripada rukuk. Semata-mata imam tunduk sahaja untuk sujud, sembahyang makmum batal. Sebab apa? Makmum telah lambat daripada imam 2 rukun dengan sengaja. Selesai. Sekarang kita nak bincang masalah kalau tak sengaja ada uzur. Maka kita sebut dibenarkan imam makmum lambat daripada imam sehingga 3 rukun panjang. Kalau tambah rukun pendek jadi 5 rukun. Caranya macam mana? Gini gambarannya. Imam baca Fatihah, lepas tu imam baca surah. Allahu Akbar, imam rukuk. Bila imam rukuk, bukan color ni. Bila imam rukuk, barulah makmum teringat dia belum baca Fatihah. Maka ketika itu kita sebut makmum wajib baca Fatihah. Makmum wajib baca Fatihah. Dan makmum diberi keizinan, diberi keringanan untuk lambat daripada imam sehingga 5 rukun. Macam mana? Gini. Imam baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk. Makmum baca Fatihah ni, imam rukuk. Lepas tu imam i'tidal. Imam sujud kali pertama, imam duduk antara 2 sujud. Lepas tu imam sujud kali kedua. Berapa rukun ada? Rukuk 1 rukun. Imam mendahului makmum 1 rukun. 1 rukun panjang. Lepas tu sujud yang pertama 2 rukun panjang. Lepas tu sujud kali kedua. Itu rukun yang ketiga. Itu rukun yang ketiga. Bila imam dah masuk rukuk, bila imam dah masuk sujud yang kedua, bila imam dah masuk sujud yang kedua bagi rakaat yang pertama tu, sedangkan makmum masih berdiri baca Fatihah, siratal ladzi. Ketika itu kita sebut makmum mesti rukuk. Dia mesti habiskan Fatihah, mesti dia rukuk. Sebelum apa? Sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua. Kalau makmum tak nak rukuk, boleh? Boleh. Tapi dengan syarat apa? Makmum niat mufaraqah, niat keluar daripada imam. Ataupun tak niat mufaraqah, tapi ikut imam pada tempat ada imam. Maknanya apa? Sekarang ni makmum tengah berdiri baca Fatihah. Imam Allahu Akbar rakaat kedua. Ketika mana imam masuk rakaat kedua, makmum terus ikut balik imam tu. Maknanya apa? Walaupun imam rakaat kedua, makmum masih pada rakaat pertama, lepas tu ikutlah sembahyang macam biasa. Imam rukuk, makmum rukuk. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum sujud. Habis 1 rakaat, habis 2 rakaat, habis 3 rakaat. Bila habis 3 rakaat, rakaat ketiga tu merupakan rakaat keempat bagi imam. Imam tasyahud bagi salam. Makmum baru 3 rakaat. Zuhur mana boleh buat 3 rakaat, kena buat 4. Maka ketika itu makmum kena bangun, sempurnakan rakaat keempat, kemudian bagi salam. Naam, hadza. Faham betul? Jadi ada 9 keadaan yang menyebabkan makmum boleh lambat daripada imam sehingga 3 rukun panjang. Yang pertama ialah man fi qira'atin li ajzi bati. Ai idza kana al-ma'mum bati al-qira'ah li ajzin khalqi. Kalau makmum baca lambat disebabkan kelemahan semula jadi. Lahir-lahir tu memang gitu dah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelik ke lagu mana? Tak. Ataupun ada masalah mulut ke lagu mana, jadi dia baca lambat. Sedangkan makmum baca sederhana. Makmum baca sederhana, tak lambat, tak cepat. Sederhana standard dia baca. Tapi disebabkan makmum ni baca lambat, tak ada habis makmum ni, imam rukuk. Tidak. Kita sebut makmum wajib sempurnakan Fatihah dan makmum diberi keringanan untuk lambat daripada imam sehingga 3 rukun. Macam mana? Syarahan telah kita terang. Faham tak? Yang kedua, au syakka hal qara, ai idza syakka hal qara al-Fatihah am la. Imam Allahu Akbar rukuk. Ketika itu makmum syak, aku ni dah baca Fatihah ke belum? Aku ni dah baca Fatihah ke belum? Tak, bila syak dah baca ke belum, kita ambil belum.
Betul? Maka wajib makmum baca Fatihah dan makmum diberi keizinan untuk lambat daripada imam sehingga 3 rukun panjang. Naam. Faham tak? Yang ketiga, wa man laha nasi ai idza nasiya qira'atul Fatihah. Imam dah rukuk, barulah makmum teringat dia masih belum baca Fatihah. Boleh? Masalah kedua tadi syak. Baca ke belum? Boleh jadi dah baca tapi syak. Dah baca ke belum? Maka bila syak kita ambil masih belum baca, maka kena baca dan diberi keizinan untuk lambat sehingga 3 rukun panjang. Yang ketiga ni lupa. Memang lupa duk bengong lagu tu. Senyap. Imam Allahu Akbar rukuk. Barulah makmum perasan, baru teringat dia tu belum baca Fatihah. Kita sebut makmum wajib baca Fatihah dan diberi keizinan untuk lambat sehingga 3 rukun. Naam. Yang keempat, wadif muwafiqan li sunnati adal. Ai idza kana muwafiqan lil imam washtaghala bi sunnatin ka du'ai al-istiftah faraka al-imamu. Ni masalah ni boleh jadi berlaku ni. Tadi pun berlaku juga 1 2 3 tu. Yang keempat apa dia? Yang keempat ni makmum tak masbuk. Makmum ni muwafiq. Muwafiq ni mana imam Allahu Akbar, makmum belakang pun Allahu Akbar. Makmum sempat untuk baca Fatihah seling untuk imam. Tak. Cumanya yang jadi tak sempat tu lagu mana? Yang jadi tak sempat tu sebab imam ni tak baca benda sunat. Imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tak baca doa iftitah. Sedangkan sunat. Makmum ni Allahu Akbar juga selepas imam takbiratul ihram. Kemudian apa? Kemudian makmum baca doa iftitah. Bila baca doa iftitah dia makan masa sikit. Lepas iftitah makmum baca Fatihah. Sampai siratal ladzina an'amta alaihim atau maliki yaumiddin, imam pun Allahu Akbar. Boleh imam rukuk. Maka ketika itu makmum diberi keizinan untuk lambat daripada imam sehingga 5 rukun. Sempurnakan Fatihah. Lambat sikit tak apa, lambat sikit tak ada masalah. Maknanya ketika imam dah i'tidal baru kita rukuk, tidak ada sebarang masalah. Faham tak? Naam. Nombor 5, wa man li sakatatin intizarihi hasal ai idza intazara sakatatal imam liyaqra huwa suratul Fatihah faraka al imamu wa lam yatamakkan al ma'mumu min qira'atil Fatihah kulliha aw ba'dihha. Kakak pergi kat luar ni, kakak. Masalah nombor 5 apa dia? Bila mana makmum menunggu sakatatal imam. Sakatah ni diamnya imam. Masalahnya begini. Tengah semayang. Kita tengah semayang maghrib. Bila imam baca Fatihah, kita buat apa? Kita diamlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam baca Fatihah, kita duduk diam kat belakang dengar. Lepas habis Fatihah, imam sunat diam. Imam sunat diam sekadar mana? Sekadar 20 saat, 25 saat, memberi ruang kepada makmum baca Fatihah. Tak. Tapi imam ni dia nak khianat ke ataupun dia lupa ke lagu mana? Habis saja Fatihah dengan surahnya tak baca, dengan saktah pun dia tak buat. Allahu Akbar rukuk. Si makmum ni nak baca Fatihah selepas bacaan imam. Itu yang dituntut. Tapi tak nak baca, imam dah Allahu Akbar rukuk dah. Apa yang sepatutnya makmum buat? Kita sebut makmum wajib baca Fatihah dan dimaaf walaupun lambat dengan imam 3 rukun. Dengan cara yang telah kita terangkan pada awal kelas tadi. Faham tak? Nah. Jadi makmum pun Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Imam dah sujud. Yang pertama, kita pun waladdallin, kita pun rukuk. Tidak ada masalah. Rukuk, i'tidal, lepas tu kita sujud, lepas tu kita kejarlah tu imam tu. Nah. Faham tak? Okey, fa fi hadhihi al-halat al-khamsah al-mutaqaddimati yu'dhar fiha al-ma'mum ila 3 arkanin tawilatin bil ittifaq wa baqiya 4 halat. Jadi 5 keadaan pertama ni, yang pertama apa dia tadi? Makmum lambat baca Fatihah sebab kelemahan semula jadi, bukan sebab was-was, sebab kelemahan ataupun baca lambat sejak semula jadi. Sedangkan imam baca mu'tadil, sederhana. Yang kedua syak, aku dah baca Fatihah ke belum?
Tak, imam dah rukuk, kita wajib baca Fatihah. Kemudian yang ketiga, kita lupa baca Fatihah. Imam rukuk baru kita start baca. Yang keempat apa? Kita baca iftitah. Lepas tu baca surah. Tak dah habis surah Fatihah, imam rukuk. Sebab imam tak baca Fatihah. Jadi imam laju sikit lah. Kita lambat. Tak, maka kita juga dianggap sebagai uzur. Yang kelima tadilah. Kita imam baca Fatihah, kita dengar. Bila imam habis Fatihah, kita nak menunggu. Sepatutnya imam ada saktah. Saktah dalam 20 saat bagi keizinan makmum untuk baca Fatihah. Ni imam saktah pun tak ada, surah pun tak baca, terus Allahu Akbar. Boleh. Jadi makmum ni kotak-kanting gitulah. Nak buat apa? Dalam 5 keadaan ni kita sebut makmum boleh lambat daripada imam sehingga 3 rukun panjang. Nah. Okay, 5 gambaran pertama ni ialah 5 gambaran yang diizinkan makmum lambat daripada imam sehingga 3 rukun dengan ittifaq. Ittifaq ni mana sepakat antara Imam Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar. Baki 4 keadaan yang lain yang khilaf. Masalah ke-6, 7 dan 9. Tak, Imam Ramli 6, 7, 8, 9 Imam Ramli sebut juga dianggap sebagai keunduran untuk makmum lambat. Tapi Imam Ibnu Hajar sebut nombor 6, nombor 7 dan nombor 9 tak hukum makmum seperti masbuk. Maka dibenarkan makmum tinggal Fatihah atau membaca sekadar mampu. Kalau tak sempat juga terus follow imam. Gugur Fatihah, imam yang tanggung Fatihah. Adapun gambaran yang ke-8 itu tidak diunzurkan oleh tidak dianggap sebagai satu keunzuran lah bagi Imam Ibnu Hajar. Tak begitu baca. Nombor 6. Man nama fi tasyahudin, ai idza nama al-ma'mum fi tasyahudil awal. Ni jam ni. Ngantuk. Tak, semalam tidur pukul 3 pagi. Bangun subuh jemaah di masjid. Masa tasyahud tu lagu ni. At-tahiyyatul mubarak, habis tahiyat tu tidur. Tidur. Tak. Tu. Tak kena pula gambaran tu. Tak kena gambaran. Dia sembahyang zuhur, sembahyang subuh tak kena. Sembahyang zuhur, tak. Masa tahiyat awal, makmum tidur dalam tasyahud. Tak batal. Bila papan punggung ataupun lubang punggung tu rapat ke bumi tak batal. Tak. Sembahyang tu wuduk tak batal. Ala kulli hal kita sebut makmum tidur. Tak. Imam bangun, Allahu Akbar, rakaat ketiga. Baca Fatihah. Suara nyaring dah tu imam. Makmum ngantuk sangat tidur. Habis surah, Allahu Akbar, rukuk. Bila imam rukuk, makmum baru tersedar. Tersedar daripada apa? Tersedar daripada tidur dalam tasyahud awal. Maka kat sini jadi khilaf. Imam Ramli sebut tidak ada masalah. Makmum boleh bangun, baca Fatihah dan diberi keizinan lambat sehingga 5 rukun. Sehingga 3 rukun panjang. 5 rukun kalau campur 2 rukun pendek. Boleh. Adapun Imam Ibnu Hajar sebut ketika itu makmum dianggap sebagai masbuk. Maknanya apa? Makmum bangun, Allahu Akbar, rakaat ketiga. Kalau ketika itu imam dah rukuk, tak, terus diri sekejap, lepas tu terus rukuk. Lepas tu Fatihah tak baca. Imam Ibnu Hajar sebut tak perlu baca lah sebab masbuk. Bila masuk Fatihah tu di-cover oleh siapa? Di-cover oleh tu imam. Okey. Kalau makmum tersedar ketika mana imam baca surah. Contoh walam yakut Allah apa tu? Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Baru tersedar makmum. Makmum bangun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Makmum rukuk. Imam rukuk. Imam rukuk. Makmum tak habis baca Fatihah, baru sampai apa? Ar-Rahmanir Rahim. Kita sebut masbuk. Bila masbuk apa? Imam rukuk, kamu kena rukuk. Adapun Imam Ramli sebut tak. Kena baca Fatihah sampai habis dan diberi keizinan lambat daripada imam sehingga 3 rukun panjang. Selesai. Faham insya-Allah. Barakallahu fikum. Nombor 7, aw ikhtalat alaihi takbirul imam man dabat. Ai idza ikhtalata alaihi takbiratul imam ka'ama aw kana fi dhulmah.
Ini masalah nombor 7 ni gambarannya lagu mana? Disebut kat sini kalau keliru. Makmum keliru takbiratul ihram imam tu. Ginilah gambarannya gini lah. Kitab lain sebut lagu ni. Dua-dua sujud ni. Makmum dengan imam tu. Pergi. Pergi cepat. Cepat pergi. Dah. Bawa sekali. Pergi. Makmum sujud. Makmum apa? Sujud. Tok imam bersujud. Rakaat yang keempat. Sujud yang terakhir. Okey. Tak. Salah. Gambaran salah. Gambaran itu salah. Sujud dalam rakaat kedua. Sujud yang kedua. Jadi habis rakaat pertama, masuk rakaat kedua. Sujud kali pertama, i'tidal, sujud kali kedua. Boleh. Jadi sekarang ni dua-dua makmum dengan imam tengah sujud. Tak? Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Lepas tu imam Allahu Akbar. Masa imam Allahu Akbar, imam akan tasyahud awal tak? Makmum tak dengar. Makmum pekak. Makmum tak nampak tu imam sebab dalam gelap. Ataupun makmum buta tak nampak tu imam. Jadi makmum duduk sujud ni. Imam baca tahiyat. Okay. Lepas tahiyat tu imam pun Allahu Akbar. Bangun untuk rakaat ke 3. Betul? Naam. Rakaat ke 3. Sekarang ni makmum tengah buat apa? Makmum tengah sujud lagi ni. Okey. Makmum tengah sujud lagi. Imam dah masuk rakaat ke 3. Itu. Okey. Ketika itu gambaran lagu ni. Ketika itu makmum bangun rakaat ketiga ni. Tak. Makmum pula dah Ustaz Muhammad. Imam bangun rakaat ketiga. Imam bangun rakaat ketiga. Makmum tadi menyangka itu ialah takbiratul ihram, takbir untuk tasyahud. Takbir untuk tasyahud. Jadi makmum yang sujud tadi Allahu Akbar duduk tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tok imam baca Fatihah rakaat ketiga. Faham tak? Okey. Lepas tu imam pun Allahu Akbar, imam rukuk. Ketika itu baru perasan. Ketika itu makmum baru perasan rupanya aku dah terlambat daripada tok imam. Tak, ketika itu makmum bangun Allahu Akbar. Imam dah rukuk ni. Makmum wajib baca Fatihah dan diberi keizinan untuk lambat daripada imam sehingga 3 rukun panjang. Boleh tak gambaran dia? Tu. Itu yang mana ikhtilat. Ikhtilat tu terkeliru. Seorang yang buta ataupun seorang yang duduk dalam gelap. Tak, gambaran kita buat tadi lagu mana? Dua-dua sedang sujud pada sujud yang kedua dalam rakaat yang kedua. Imam Allahu Akbar, makmum tak dengar. Boleh. Lepas tu habis tasyahud, imam pun Allahu Akbar bangun. Bila Allahu Akbar imam bangun rakaat ketiga tu, barulah si makmum dengar. Jadi makmum ingat itu bangun untuk tasyahud. Makmum tasyahud. Makmum tasyahud. Bila makmum tasyahud, imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah, imam rukuk. Masa imam rukuk tu baru perasan. Ni baru perasan. Makmum baru perasan. Makmum bangun. Nak buat lagu mana? Baca Fatihah sampai habis dan diberi keizinan untuk lambat daripada imam sehingga 3 rukun panjang. Nah. Masalah nombor 7 ni Imam Ramli sebut lagu tu lah macam kita tengah tadi. Imam Ibn Hajar sebut masbuk. Kalau imam dah rukuk, kamu bangun terus rukuk. Tak. Kalau imam tengah akhir-akhir surah, kamu bangun baca Fatihah, imam rukuk tu kamu rukuk. Baki Fatihah tak payah sempurnakan. Gitu cerita dia. Habiskan ni kita berhenti. Kita buka puasa hari ni, jangan panik, jangan risau insya-Allah. Okey, 8 kadzal ladzi yukammilu at-tashahhuda ba'da imamin qama anhu qasida. Ai idza jalasa fi tashahhudi liyukammilahu
idza jalasa fi tasyahhudi yukammiluhu ba'da an qama al-imamu anhu. Ini masalah apa ni? Bila mana makmum duduk tasyahud untuk sempurnakan tasyahud, selepas imam bangun idza jalasa fi tasyahudi yukammiluhu ba'da an qama al-imamu anhu. Bila mana makmum duduk dalam tasyahud untuk sempurnakan tasyahud selepas imam bangun daripada tasyahud. Ni mungkin gambarannya, wallahu alam. Dua-dua sedang sujud ni. Tak, sujud rakaat kedua. Mungkin ketika itu dan masalah tasyahud ni, imam tinggal, kita kena tinggal. Imam tinggal tasyahud, kita kena tinggal sebab imam menaik kepada perkara wajib. Jadi gambaran lagu mana ni? Idza jalasa fi tasyahudi yukammiluhu ba'da an qama al-imamu anhu. Bila makna makmum duduk untuk tasyahud dan untuk sempurnakan tasyahud selepas imam bangun daripada tasyahud. Allah alam gambaran boleh jadi masbuk, boleh jadi ni. Tak. Kita mari imam dah tasyahud, kita pun Allahu akbar duduk tasyahud. Bila kita duduk tasyahud tu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah, imam bangun. Allah alam nombor 8 ni saya tengok balik lah. Tak yakin dia punya gambarannya, tak salah terang. Nombor 8 tu kita tawakuf dulu. Gambaran yang tepat lagu mana cerita ni. Allah alam. Tak ada tengok juga dalam apa nama, ya anatul talibin, tapi tak berapa jelas juga gambaran yang paling tepat. Nanti saya tengok balik lah. Kita baca nombor 9. Man nasiyal qudwah wa lam yatadhakkar illa wal imamu sajid. Ini mudah sangatlah. Apa dia? Sembahyang sekali dengan tok imam. Nak Allahu akbar sahaja aku jadi makmum tok imam. Ataupun sahaja sembahyang fardu zuhur jemaah. Lepas niat jadi makmum tu tak ingat dia tu makmum. Dia ingat dia sembahyang seorang. Jadi dia baca Fatihah, imam okey. Imam sujud, imam rukuk dia buat tak tahu. Tak. Bila imam sujud, imam tidak dia buat tak tahu. Bila imam sujud baru dia tersedar, terjaga, aku ni makmum. Bukan sembahyang seorang. Aku niat jadi makmum tadi. Tak, ketika itu dia boleh sempurnakan Fatihah dia kalau belum habis, dan dia diberi keizinan untuk lambat sehingga 3 rukuk panjang daripada imam. Faham tu? Nah. Sikit lagi kita baca. 5 minit lagi. Nak buka puasa pula ni. Nombor 8 tu saya bawa nanti. Okey, masalah idrakul jamaah wa ghairiha ni mudah. Yang pertama, tadraku aslu fadilatil jamaati bi idraki juz'in min as-salah ma'al imam ma lam yusallim, ay ma lam yashra' fi kalimati salam inda ramli aw yantiq bil mim min kalimati alaikum inda Ibn Hajar. Kita dapat asal kepada fadilat jamaah. Apa asal kepada fadilat jamaah? Wallahu a'lam, mungkin 27 pahala, cuma macam saya sebut sebelum ni, pahalanya kualiti yang tak tinggi. 27 tapi 27 kambing yang kurus-kurus, lembu yang kurus-kurus. Tak. Bila tu kita dapat aslu fadilatul jamaah? Bila kita sempat masuk menjadi makmum sebelum imam sebut assalamu. Ini di sisi Maramli. Jadi imam tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Kita pun Allahu akbar duduk tahiyat. Jadi sebelum imam sebut assalamu, kita dah ikut imam. Dapat pahala jemaah, dia dapat aslu thawabil jamaah. Boleh? Maknanya kalau imam dah sebut assalamu, tak boleh dah kita jadi makmum, tak boleh dah. Kalau imam dah sebut assalamu, as-salah, tak boleh dah kita menjadi makmum. Itu di sisi Maramli lah. Imam Ibn Hajar sebut selagi mana belum sebut mim pada alaikum masih boleh.
Maknanya di sisi Imam Ramli, di sisi Imam Ibn Hajar, kita mari lambat. Imam Assalamu, kita pun Allahu Akbar. Niat sahaja sembahyang fardu zuhur makmum, masih dapat pahala jemaah. Sebab apa? Kita masuk sebelum imam sebut alaikum, sebelum imam sebut mim pada alaikum. Faham betul? Nah, cumanya ditulis dalam ta'liq sunat bagi mereka yang dapat sebahagian jemaah. Contoh dapat rakaat terakhir ataupun dapat tasyahud kan. Sunat bagi mereka ni kalau berharap akan datang jemaah lain dan boleh mereka sembahyang dengan jemaah tersebut daripada awal jemaah, daripada rakaat pertama dalam masa yang sama, tidak bimbang luputnya waktu ikhtiar, maka sunat bagi makmum tersebut tunggulah, tak payah sembahyang dengan tok imam yang lama, tapi sembahyang dengan tok imam yang baru nanti, jemaah yang baru. Nombor 2, idrakur rakaah. Idza adraka al-ma'mum al-imama ghayra al-muhdith raki'an wa tama'anna ma'ahu qabla irtifa'ihi an aqalli ruku' adraka rakaah. Hukum macam mana nak dapat rakaat kalau sembahyang jemaah ni? Okay, makmum kalau dapati imam yang tidak berhadas, tu syarat dia. Dalam keadaan rukuk, kita masuk imam rukuk, kita pun rukuk, dan kita rukuk tu kita yakin tamakninah dengan imam, sempat tamakninah dengan imam sebelum imam angkat kepala daripada aqalli rukuk, maka kita juga dapat rakaat. Kita dapat rakaat tu. Tu. Tapi kalau imam berhadas, rakaat tu kita tak dapat. Faham betul? Nah. Contohlah kita masuk rakaat itu, kita rukuk. Molek-molek ada ketika rukuk tu tok imam kentut lagu tu. Tak, jadi kita masuk ketika rukuk dengan tok imam, sempat tamakninah tapi imam kentut. Tak, ataupun tak sempat tamakninah tapi imam berhadas. Imam berhadas sebelum dia kentut tu. Maka ketika itu tak dapat rakaat lah. Faham tak? Tu. Jadi mesti yakin sempat tamakninah dengan imam dalam rukuk. Kalau tak yakin, dikira tak dapat. Kena tambah satu rakaat. Selepas imam bagi salam. Yang ketiga, idza adraka al-imama fi ruku'in zaidin aw fi ruku'in tsani min salati al-kusufain lam yudrik ar-raka'ah. Kalau kita dapati imam dalam rukuk yang zaid. Contohlah, kita masuk rakaat pertama imam, tapi rukuk tu rukuk yang kedua. Imam rukuk, bangun. Lepas tu imam lupa, imam rukuk balik. Kita pun masuk, kita rukuk dengan untuk imam. Rakaat tu kita tak dapat. Sebab apa? Kita rukuk dengan untuk imam pada rukuk tambahan bagi untuk imam. Tak sah. Bukan tak sah, kita tak dapat rakaat tersebut. Begitu juga kalau apa? Kalau kita masuk pada rukuk yang kedua bagi solat kusuf, juga tak dapat rakaat. Faham betul? Nah. Jadi imam, contohlah imam rakaat pertama, sembahyang, baca Fatihah, rukuk, lepas tu bangun, lepas tu rukuk balik, lepas tu kita masuk, kita rukuk. Dapat dah rakaat? Tak dapat. Sebab apa? Sebab kita masuk ketika rukuk yang kedua bagi qiyam yang pertama ataupun qiyam yang kedua bagi tu imam. Tak sah. Tidak dapat rakaat. Yang terakhir ialah yang keempat, idraku takbiratul ihram yananul ma'mumu fadla takbiratul ihram idza hadaraha ma'al imami washtaghala biha ba'dahu mubasharatan falau ta'akhkhara walau yasiran fatathu al-fadilatu wala yadurru ta'akhkhurun yasirun li nahwi taswiyati as-sufuf aw istiwak. Kama qala sahibu safati zubat wal fadlu fi takbiratul ihram bi ishtighali aqibal imami. Ni idrak takbiratul ihram, bila kita akan dapat fadilat takbiratul ihram bersama imam. Makmum akan dapat fadilat takbiratul ihram bersama imam bila mana apa? Bila mana makmum menghadiri takbiratul ihram imam tersebut dan terus bersebut-sebut dengan takbiratul ihram selepas imam takbiratul ihram. Maknanya apa? Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar selalu. Maka kita dapat fadilat takbiratul ihram ma'al imam. Faham tak? Kalau kita lambat walaupun sedikit sekejap, maka luput kita fadilat tersebut. Melainkan kalau lambat tu disebabkan apa? Lambat yang sedikit tu disebabkan nak dapatkan saf ataupun disebabkan nak siwak sekejap, itu tidak ada masalah, masih kita dapat pahala fadilat kelebihan takbiratul ihram ma'al imam. Selesai kat situ, insya-Allah nanti kita masuk a'dzarul jumu'ah wal jamaah, dan juga kalau saya tak lupa kita akan hurai balik nombor 8 tadi, uzur yang nombor 8 surah gambarannya kita kurang jelas. Insya-Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.